lupa like, subscribe, dan share. Hashtag pasti manfaat. Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat dengan idzas samaun syaqqat. Apabila langit terbelah dari sudut kalimahnya, harfiah. Harfiah ni maksudnya diterjemahkan mengikut huruf. Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita satu keadaan di mana langit itu dia akan dibelahkan. Idza apabila yang kita terjemahkan tadi, ianya membawa maksud kronologi di mana berlakunya 1, 2, 3, 4, 5. Dan idza ini membawa maksud kepada dia adalah salah satu daripada peristiwa ini. Menunjukkan betapa dahsyatnya hari tersebut, yakni hari kiamat, apabila part langit itu dibelah. Idza sama'un syaqqat. Perkataan insyaqqat, dibelah di sini, ianya adalah satu kejadian di mana langit ini kita akan lihat ianya dipotong dua dan kemudian dia akan terbuka. Maka tidak ada lagi filter ataupun apa yang ada di langit lah, awan, ozon dan sebagainya. Maka akan terus kepada kita kepanasan yang dahsyat. Dan itulah yang berlaku apabila langit itu terbelah. Dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala sebut alimat nafsum ma ahdarat. Maka ketika tu manusia akan ingat setiap satu apa yang mereka hadirkan ketika itu, apa yang mereka bawakan pada hari kiamat, apakah amalan yang mereka kerjakan. Ini adalah rentetan yang Allah Subhanahu wa taala boleh detailkan satu persatu. Bila jadi begini, maka ketika itu pula apa yang berlaku di pihak satu lagi, iaitu manusia, hamba, makhluk. Apa pula yang mereka hadapi ketika itu. Di samping apa yang Allah Subhanahu wa taala telah susunkan, Allah juga membawakan. Inilah dia konteks ayat idza ini sendiri. Dia merujuk kepada bagaimana perkara ini berlaku step by step. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit itu dia akan mengikut kepada apa yang diizinkan oleh Tuhannya. Itulah apa yang berlaku kepada langit itu adalah sesuai dengan apa yang hak ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan berlaku kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak sebut tentang izin pula tiba-tiba ni? Patuh kepada Tuhannya, langit itu patuh kepada Tuhannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan Rabb. Rabb ni adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai. Sebab tu kita bacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang memiliki dan menguasai sekalian alam. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang langit, Allah Subhanahu wa taala berbicara pula tentang kejadian langit yang akan dibelah pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu sekali perlu untuk menyebutkan bahawa itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Yang mana tidak ada satu pun mana-mana makhluk yang mampu untuk menidakkan kejadian itu. Tidak ada satu pun di antara kita yang boleh menjadikan amal kita yang hebat. Mungkin kita kata kita punya amalan hebat, ibadah kita dahsyat. Dengan amal dan ibadah kita itu, kita akan menafikan kejadian hari kiamat. Sebab tu ada satu tarikat sufi yang mereka mendakwa mereka sufi. Mereka mengangkat syekh mereka sehingga syekh mereka itu boleh menidakkan kematian. Ada di antara mereka yang ini disebutkan dalam kitab mereka. Kitab tentang azimat-azimat syekh mereka. Ada di antara syekh mereka yang boleh hidup tanpa jantung. Ada di antara syekh mereka yang boleh menghidupkan ayam yang sudah dimasak sampai sedahsyat itu. Maka ini juga sebenarnya adalah di antara perkara-perkara ajaib yang sangat-sangat dongeng. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu tentang kekuasaan Allah
Dan tentu sekali bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah, jelas sekali itu adalah perkara yang tidak boleh disangkal ataupun dicabar oleh mana-mana makhluk. Tidak ada pun. Apa gunanya kita sebutkan tentang la ilaha illallah, kalimah tauhid, tidak mempersekutukan Allah. Namun kita sibuk dengan perkara-perkara yang membawa kepada khurafat dan juga syirik. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء